Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, pada kali ini, cikgu akan sharekan video SP yang terakhir bab 8. Di mana objektif kita di akhirnya, pelajar bila kita belajar bab ini, dia boleh menjelaskan tentang pencapaian DEB dan juga DPN. Okey, pelajar sila keluarkan buku teks untuk kita mencatat apakah yang cikgu akan terangkan pada kali ini. Okey, dah bersedia? Okey. Kita mungkin akan buat dua siri bahagian ini sebab dia panjang. Dia panjang, jadi penekanan kita ialah kepada sejauh mana DEB dan DPN ini berjaya mencapai dan membantu penduduk dari segi ekonomi. Kan kita ada berkaitan dengan ekonomi ini dan taraf hidup. Kena ingat balik, salah satu daripada yang cuba dibantu dalam DEB ialah untuk apa? Kalau kita tengok balik untuk membasmi kemiskinan. Kita tengok. Okey, kita akan perincikan daripada aspek sosial. Di sini dah boleh disoal dah. Dia akan soalan dia mungkin di sini dia soal soalan awal-awal dia boleh soal dah. Agak-agak apa soalan dia? Dia kata di sini, apakah pencapaian dari aspek sosial? Pelajar kena faham. Mungkin jelaskan, buktikan, terangkan. Pelajar kena faham tentang pencapaian sosial. Sosial ni apa? Tentang cara hidup lah. Kita ada berkaitan dengan kadar kemiskinan, kualiti, kemunculan golongan pertengahan ni macam orang sederhana lah. M40. Apa itu ialah berkaitan dengan masyarakat perdagangan, golongan-golongan peniaga dan sebagainya. Dan kita akan cuba perincikan satu persatu. Sekarang kalau tengok di sini, dia ada 1, 2, di sini 3 dan 4. Dari segi banyak benda yang akan dilihat. Okey, kita tengok yang pertama itu. Penurunan kadar kemiskinan. Adakah dia berjaya mengurangkan ataupun menurunkan kadar kemiskinan? Cikgu letak ini nombor 1 lah. Okey, kita tengok sama-sama. Berjaya atau tidak? Kalau soalan tanya, adakah berjaya atau tidak? Berjaya atau tidak. Ini pendirian soalan tu Jadi pelajar kena bagi pendirian lah. Pelajar akan tu berjaya dikurangkan. Okey. Warna merah. Yang lain itu ialah bukti dia lah. Di mana? Okey. Kalau cikgu letak warna hijau sebagai bukti, huraian dia. Nampak di sini kita? Dia telah membuka peluang pekerjaan. 1. Menambah isi pendapatan rumah. 2. 3. Telah berjaya nampak sini, menambah baik peluang untuk rakyat mendapat kemudahan awam. Awam ni contohnya jalan raya dan sebagainya lah. Jalan raya, telefon, tandas. Dan bila awam ni baik, kalau kita nampak inferennya di sinilah. Kalau kita nampak inferen automatik bila semua ni ada, dia akan meningkatkan taraf kualiti penduduk. Itu kita nampak. Dan bukti kejayaan itu jelas ialah, ini cikgu letak warna merah balik. Kalau pelajar tengok di bawah itu sekali, ialah dapat mengurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan. Dan kalau pelajar tengok di situ, inilah bukti dia. Ini bukti dia. Kalau soalan bukti, pelajar kena bagi bukti lah. Itu sedikit masalah bila pelajar kadang-kadang kita tak ingat kan. Tapi nak tak nak,
kita kena ingatlah sedikit banyak tu daripada berapa persen ke berapa persen tu. Kalau pajak tengok tu daripada 49.3 tahun 70 mula-mula DEB tu diperkenalkan sehingga berakhir, kalau kita tengok di situ 17 tahun 1990. Good. Dan semakin meningkat, nampak semakin baiklah. Pada tahun 2000 DPN 7.2%. Okey, itu yang pertama pelajar. Yang kedua, okey, kalau kita tengok yang kedua, ini nombor 2 lah. Apa cikgu nombor 2 ni? Nombor 2 ni dia akan soal apa cikgu? Ya. Nombor 2 dia akan soal. Ini peningkatan kualiti. Maksudnya masyarakat semakin menikmati kehidupan yang semakin baik. Bila kita katakan kualiti, pelajar kena faham dia dari segi kehidupan. Nampak dekat buku teks tu apa? Aspek kesihatan semakin baik. Lepas tu infrastruktur juga semakin bagus. Dia bagi contoh di situ. Contohnya ialah hospital, klinik untuk keperluan rakyat dan sebagainya. Itu kita nampak, kita kena akuilah semakin baik dari masa ke semasa. Nampak mesin-mesin pun semakin canggih, manggih di hospital kan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah kemunculan golongan pertengahan M40. Golongan pertengahan ni macam cikgu lah. Tengah-tengah, nak kaya tidak, miskin pun tidak lah. Jadi kita tengok, dia sekali lagi tanya, berjaya atau tidak? Soalan sini sekali lagi dia tanya, berjaya atau tidak? Okey, apa yang pelajar nak ambil di sini? Kalau kita nampak di sini pendiriannya ialah berjaya. Jadi kita tengoklah apakah kejayaan dia letak. Cikgu letak warna biru, sepatutnya letak warna merah tadi. Kita patah baliklah sebab kita nak letak fakta ni warna merah. Ini pendirian dia. Berjaya. Dengan kewujudan, ini kita letak contohnya, makin ramai masyarakat baru. Kita nampak penyertaan membentera dan bukan membentera dalam pekerjaan di bandar dengan wujudnya masyarakat baru. Itu adalah huraian. Dengan kewujudan masyarakat yang baru. Baru ni maksudnya ramai golongan-golongan barulah timbul, bukan golongan yang tertentu saja. Dalam golongan profesional, pemodal, teknikal dan sebagainya. Fakta, huraian, contoh. Jadi kita nampak. Jadi golongan-golongan ini dianggap sebagai golongan pertengahan yang membantu lah. Membantu. Tambah pula kita dah belajar sikit dasar penguasaan kan. Swasta ni lah yang bantu mengurangkan beban kerajaan ini. Ini tengok, nampak gambar. Ini arkitek, ini jurutera. Ini gambar pelajar dan pensyarah. Ini gambar pemeriksaan gigi. Itu bukti. Dia kata nyatakan ni, teruskan, bagikan saja 4 jenis pekerjaan profesional. Bagi 4. Mungkin soalan ini biasanya kalau macam ini soalan 1, 2, 3 lah, ada huruf Roman. Kalau macam jumpa perkataan huruf Roman ni, jawapan dia pendek lah. Okey. Itu nombor 2. Kalau kita tengok di situ Okey. Masyarakat perdagangan. Ini masyarakat perdagangan ni kalau kita tengok golongan-golongan yang hari ini berada di kalangan antara orang-orang yang kaya di Malaysia. Kalau kita tengok, ini nombor 4 masyarakat perdagangan dan industri. Ini nombor 4. Semakin ramai lah. Senang cerita kita panggil ini golongan-golongan korporat. Golongan yang banyak bantu kerajaan dari segi sumbangan dan sebagainya. Golongan sektor korporat. Okey. Apa itu sektor korporat? Mereka ni kalau kita tengok, nampak di sinilah banyak terlibat sebagai apa? Dalam bidang bank, perbankan tu bank, saham, pemilik syarikat,
Kalau kita tengok ini ahli perniagaan Tan Sri Muhammad Effendi Nawawi, Azman Hashim Embeng, Said Mokhtar Tan Sri Said Mokhtar orang Kedah ni kaya, Tan Sri Mustafa Kamal tokoh hartanah, MK Land. Ini kena tahu, ini antara tokoh-tokoh. Sebenarnya ramai lagi yang boleh kita tengok. Okey. Seterusnya pembangunan pendidikan nombor 5. Pendidikan pun kita nampak semakin berjaya lah. Ini cikgu laju sikit lah ya. Pendidikan kita semakin baik lah. Kita dah belajar daripada KBSM ke KSSM kan. Universiti kerajaan, hari ini dah ada universiti swasta dan sebagainya. Pengangkutan dan perhubungan pun cikgu rasa tak perlu detailkan. Pelajar pun faham. Sistem pengangkutan kita semakin baik. Dengan adanya pengangkutan awam ini kita nampak ni. Pelajar kena highlight kan. Kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Macam-macam hari ni kan. Pengangkutan awam yang membantu memudahkan urusan kita. Contohnya dulu kereta api je. Hari ni kita dah ada ATS kita dah ada monorail. Orang sebut macam orang putih nampak? Okey. Ini perkembangan wilayah. Melalui DEB ni kita belajar tentang kemunculan bandar-bandar baru lah. Kan kita belajar tentang apa? Pembangunan wilayah Kejora. Ini kena tengok balik. Pelajar lupa saja Ini tengok balik Kejora, Ketengah, Kesedar dan sebagainya. Adakah pembangunan wilayah ini berjaya? Kita bagi contoh. Dia kata, DEB kemunculan bandar baru. Bandar baru seperti apa? Seperti bandar apa yang berjaya pada waktu itu? Kita nampak contohnya Felda Segitiga Jengka. Daripada sebuah tanah rancangan, hari ini Jengka sudah menjadi bandar. Itu huraian dia. Berkembang daripada sebuah tanah rancangan menjadi bandar. Dan hari ini dia dipanggil sebagai Bandar Tun Abdul Razak. Dia ambil nama tokoh yang membuka Felda. Ini sejarah dia lah. Hari ni kita ada pasukan Felda United bola kan. Ada kilang-kilang. Tengok hebatnya tak hebatnya. Dekat pembangunan wilayah ni, cuba tengok ada kilang UPS, kilang bimbingan bank pembangunan, bengkel motor. Banyak benar Ini antara dia. Kampus Universiti Jengka. Ini menunjukkan bahawa berjaya atau tidak, sudah tentu kita nak tunjukkan kepada pelajar apa yang kita buat ini dari segi pelaksanaan DEB dan DPN ini sudah tentulah mencapai kejayaan dari segi pembangunan wilayah, dari segi pengangkutan dan perhubungan, pembangunan pendidikan, masyarakat perdagangan ini korporat. Kita ada golongan-golongan sederhana, golongan pertengahan, dan kita ada kualiti hidup dan kadar kemiskinan. Senang je bab ini. Tapi banyak juga 1, 2, 3 dan 4 muka surat pelajar. Okey. Itu saja berkaitan dengan tajuk 8.5 berkaitan dengan keberkesanan DPN dan DEB dari segi sosial. Okey. Kita jumpa lagi dengan siri yang kedua, iaitu dari segi ekonomi. Boleh? Okey, terima kasih dan selamat belajar, selamat menghadapi PDP.